Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot Sembang Santai. Dan insya-Allah kali ini bersama kita adalah saudara Muhammad Zikri bin Abdul Rahim. Beliau ni merupakan mahasiswa Al-Azhar dari kuliah Bahasa Arab, kuliah Lughah dekat UC Azhar lah, dekat Usin. Jadi topik kita pada kali ini adalah tentang kuliah Bahasa Arab ataupun lebih tepat subjek yang berada dalam kuliah Bahasa Arab. So Zik, sebagai permulaan lah. Bila kita sebut tentang kuliah bahasa Arab, confirm lah. Bahasa Arab tu belajar benda wajib lah, bahasa Arab kan. Takkan tiba bahasa Jerman kan. Cumanya kalau untuk dalam kuliah bahasa Arab ni, kat UC Azhar lah terutamanya, ada tak selain pada subjek-subjek yang bukan berkaitan dengan subjek bahasa Arab? Kok tiba ada belajar bahasa BI ke? Bahasa BI tu bahasa Inggeris lah. Bahasa BI. BI, bahasa Inggeris. Okey, bahasa BI lah. Atau kau tiba belajar ada bahasa tambahan Mandarin ke, Jepun ke, Jerman ke, Rusia ke. Kau tiba ada belajar apa subjek macam kau lah tiba belajar sains ke, komputer ke apa kan. Ada tak selain pada bahasa Arab tu subjek-subjek lain? Maksud saudara Mursyid ni maksudnya apa? Selain subjek teras lah. Selain subjek teras. Okay. Kami belajar juga iaitu subjek fiqh, tafsir, kemudian tahun 4 ada hadis. Dan selain tu ada bahasa Inggeris dan Quran. Bahasa Inggeris jangan tanya. Kalau bahasa Inggeris tu belajar tahun bila? Setiap tahun. Setiap tahun Setiap tahun ada bahasa Inggeris. Unik dah. Kuliah bahasa Arab unik. Kita orang yang kuliah Seludin ni belajar tahun 1 tahun 2 je. Oh, sebab tahun 3 tahun 4 disesat. Tak tahu mana jumpa. Tak tahu, hilang lah. Dah pro lah. Hilang. Jangan tanya mana. Jangan tanya. Jadi itulah antara subjek yang belajar. Cuma kalau belajar subjek tu macam susah ataupun kira detail ke ataupun just biasa-biasa je ke? Memang kita akan belajar fiqh, tafsir dan sebagainya tu. Cuma berbezanya dengan kuliah yang lain, dia tak mendalam lah. Tak mendalam. Sebab subjek tu, contoh fiqh, tafsir tu khususan bagi kuliah syariah dengan kuliah usuluddin. So yang kuliah bahasa Arab ni kena juga belajar. Sebab memang itu antara kita punya sebagai pelajar itu keperluan lah. Ataupun ilmu maqasid dan sebagainya. So cumanya kita lebih kepada bahasa Arab. Dan yang lain kita tak tinggal juga lah. Cuma kurang mendalam lah dengan kuliah yang lain daripada kuliah lain. Terima kasih. Minum lah. InsyaAllah. Susah je. Terima kasih. Mana tadi? Subjek. Kurang mendalam kurang mendalam lah. Berbanding kuliah lain. Okey. Jadi kalau subjek-subjek tu memang makruh lah. Kiranya selain subjek teras tu adalah subjek-subjek lain. Cumanya just kita kata mungkin hanya untuk keperluan sahajalah. Bukanlah detail macam budak syariah. Mungkin belajar syariah tu dengan fiqh perbanding dan sebagainya. Ada dunia ni kan. Macam kita orang pun adalah subjek-subjek yang kalau usuluddin ada lebih mendalam. Jadi tu soalan pertama lah. Nampak dah jelas bahawa yang pelajar kuliah bahasa Arab ni pun bukanlah belajar bahasa Arab semata-mata. Ada kelas subjek lain. Jadi kalau bila ni setakat ni lah dalam setahun tu lah. Kalau belajar setahun tu ada berapa banyak subjek biasanya? Kalau untuk kuliah bahasa Arab. Biasanya SEM 1 dalam 4 atau 5. 4 atau 5 setiap tahun ada kita Al-Azhar kan guna sistem SEM 1, SEM 2 setiap tahun kan. Ya. SEM 1 lebih kurang 5 atau 4 lah. 5 atau 4 dan lah. SEM kedua dalam 9. 9. So total 14 dalam 14 atau 15 lah. Okey. Kira maksudnya kira macam banyak tu banyak jugalah kalau kita tengok 14 tu kira banyak. Cuma yang saya nampak lah kan. Pelajar kuliah bahasa Arab ni, kuliah luar ni nampaknya subjek dia agak kira macam ni walaupun macam tu tapi banding kuliah lain agak sedikit. Bukan sedikit lah maksudnya. Dia paling sedikit. Macam kuliah Usuluddin sampai 16. Oh okey. Sampai 16 17 18 kan. Dia tengok kadang SEM pertama tu dah 6 subjek. SEM kedua kadang dah 10 subjek. 9 subjek kan. Okey, tengok pada keadaan lah. Cuma itulah walaupun subjek kuliah bahasa Arab ni mungkin taklah sebanyak. Sebenarnya banyak, cuma taklah sebanyak kuliah-kuliah lain. Cumanya selain daripada subjek-subjek tadi dia bincang. Dalam subjek bahasa Arab ni mungkin orang nak tahu tau. Selama ni kita fikir kalau kuliah bahasa Arab, budak-budak yang belajar bahasa Arab ni mesti confirm belajar nahu. Tata bahasa lah, nahu, sorof. Lepas tu balaghah macam kita boleh kata asas dalam sastra tu lah, asas dalam sastra kan. Basic dalam sastra. Lepas tu mungkin ramai tahu tu je.
adakah subjek teras bahasa Arab, kuliah bahasa Arab ni itu aja ataupun ada subjek lain yang mungkin kita orang tak pernah tahu pun? Ataupun macam tak pernah dengar ataupun jarang dengar ke macam ada subjek ni, ni budak belajar, budak luar belajar pasal ni. Okey, ada tak? Okey. Sebelum saya menjawab soalan Mursyid tadi, nak tambah berkaitan kuliah tadi lah. Kuliah. Walaupun secara secara kasarnya kita tengok kuliah bahasa Arab ni macam sikit kan berbanding kuliah lain, tetapi dia punya konsep ataupun soalan dia bagi saya lah agak sukar lah. Contoh macam kuliah syariah ada objektif tau. Ada objektif. Siap dengar ada kertas OMR tu kan. Kebanyakan exam, kebanyakan subjek lah. Tapi kami cuma dalam satu subjek, dalam banyak-banyak subjek mungkin satu subjek dia yang dapat objektif. Dan satu soalan, satu pilihan 3 jawapan. Macam tu lah. Satu soalan je, tak banyak lah. Jadi itu mungkin kesukaran dalam kuliah bahasa Arab tu lah. Kemudian dalam sem 1 tu kebiasaannya dia akan susun subjek yang lebih susah. Macam tu Walaupun sebab tu kita tengok sem 1 sikit, tapi sem 2 banyak tau. Tapi bila kita dapat lepas tu macam tak sangka lah. Maksudnya walaupun kita rasa banyak tapi dia dah seimbangkan lah setiap subjek tu kesukaran dia. So kita tak rasa beban lah walaupun banyak subjek kan. Okay, kalau kuliah bahasa Arab ni nak tahu je lah. Kalau macam kita orang, boleh minum. Takkan tak boleh minum pula kan. Okay, kalau kuliah bahasa Arab ni macam kita orang kuliah Soluddin, ada subjek-subjek yang belajar time sem 1. Tapi exam dia pada sem 2. Maksudnya dia akan belajar sem 1, sem 2. Exam pada sem 2 ada tak? Ada. Ada gak lah. Subjek Nahu. Nahu. Nahu kita akan belajar sem 1 sampai sem 2 pun sambung kan. Dan Balaghah. Nahu dan Balaghah je lah. Dan subjek Nahu dan Balaghah ni lah yang ada dalam Syafawi ataupun lisan. Lisan. Lisan dia mungkin satu sebab banyak dan untuk persediaan lebih lah. Persediaan lebih. Okay, faham? Okay. Kembali pada soalan tadi lah. Okay, soalan tadi apa? Okay, subjek dalam subjek teras bahasa Arab, adakah Nahu, Sarf, Balaghah je ataupun ada subjek lain yang kita tak pernah tahu? Okay. Kalau kita rasa, kita fikir subjek bahasa Arab ni belajar Nahu, Sarf je, silap lah. Sebab saya dulu pun masa sebelum datang Azhar ni, kita fikir kita minat Nahu, Sarf je. Lepas tu kita tak expect lebih lah tentang kuliah bahasa Arab ni. Sebab Nahu, Sarf je belajar tak boleh. Kita tak ada pendedahan yang luas tau. Luas lagi, faham. So bila kita datang sini macam kita terkejut tau. Dengan syairnya, dengan adab. Satu sebab mungkin kita tak suka benda tu, tapi bila sampai sini kena ambil juga. Yalah, dah wajib kan. Dah kuliah bahasa Arab tu sendiri kan. Nak pula Azhar ni dia tak ada subjek yang kita boleh drop ke nak pilih subjek tak boleh tak. So subjek selain Nahu, Sarf tu itu Balaghah lah. Sebab Balaghah ni dia berkait dengan Al-Quran, seni-seni bahasa dalam Quran. So sangat rapat, berkait rapat dengan bahasa Arab kan. Kemudian yang kedua tarikh adab Arabi. So kalau kita fikir adab tu bukannya adab makan, adab cakap semua tu. Macam test pertama. Kita macam test pertama kan, belajar adab. Bukan mana adab dia. Yang tu bodoh je. Expectation pertama tu memang adab akhlak tu lah. Adab akhlak. Tapi kalau orang awam memang fikir macam tu lah. So kita bila dah tahu tu adab ni, kalau ada takrif antaranya dalam bahasa Arab dia ta'birul jamil. Itu ungkapan yang indah, yang cantik dan sebagainya. Kemudian tak silap kalau takrif yang Ibnu Khaldun tetapkan, lebih kurang rasanya Ibnu Khaldun, iaitu menghafal syair-syair Arab dan kisah-kisah Arab. Kemudian kita ambil adab tu untuk belajar ilmu-ilmu lain. Okey. Apa yang saya nampak lah, apa yang Saudara Zik nak terang, kira adab ni macam Balaghah tu macam asas ataupun kaedah pada sastra. Adab ni sastra tu sendiri macam tadi sebut syair. Kalau macam novel ataupun artikel tu boleh panggil adab tak? Dia termasuk adab tu ada dua. Yang pertama berbentuk syair ataupun nazam. Yang kedua nasar. Nasar ni yang tak ada qafiah, tak ada arab qafiah, tak ada susunan. Bukan syair lah. Bukan syair lah. Contoh ucapan, syajak dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok nama subjek tu sendiri, tarikh adab. Itu dia
mengikut zaman-zaman tertentu. Oh, Maksudnya, perubahan-perubahan. Perubahan peradaban setiap zaman tu. Contoh tahun pertama kuliah bahasa Arab kami belajar itu tarikh adab jahili. Zaman jahiliah. Maksudnya belajar tentang sastra-sastra apa yang ada, syair-syair apa yang ada pada zaman jahiliah tu lah. Okey. Sebelum tu tarikh adab ni dia tujuan dia bukan, perbahasan dalam tu tentang apa yang mempengaruhi sesebuah syair itu terbentuk pada zaman tersebut. Pada zaman tersebut. Contoh ekonominya ke apa orang kata, masyarakat, budaya sebagainya lah. Okey. Kemudian 4 tahun tu dibahagikan 4 zaman lah, ataupun 4 subjek, 4 pembahagian lah. Pertama tadi Arab Jahiliyah, tahun kedua Sadrul Islam ataupun zaman awal, tengah awal Islam tu lah. Islam, dan Umayyah. Zaman Umayyah, okey. Kemudian tahun 3 sekarang ni belajar berkaitan Abbasi awal, Zaman Abbasi Abbasiyah. pertama, Okey. Abbasi Sani, Abbasi kedua. Okey. Kemudian yang terakhir tahun depan insya-Allah adab moden. Oh, zaman moden punya. Zaman moden. Okey. Dia sama jugalah dengan subjek teras yang kedua yang seterusnya dalam teras lughah, iaitu nusus Arabiah ataupun Adabiah. Oh, nusus tu sendirilah. Nusus tu sendiri. Oh, tadi tu sejarah dia tu je. Sejarah dia. Oh, ni nusus tu sendiri. Luaran sebelum syair tu. Tapi ini nusus nas-nas syair lah orang kata. Mendalam lah. Kita bedah syair tu, apa maksud tersirat dalam tu, penggunaan perkataan dalam macam tu. kita mesti belajar sastra lah. Yes. Bedah novel, bedah sajak, syair apa yang ada untuk faham maksud, penggunaan bahasa semua tu kan. Okey. So, nusus dengan adab ni memang berkait. Okey. Dan pembahagian dia pun sama. Setiap, tahun 1 Jahili dan seterusnya lah. Itu Selain tu? Selain nusus Adabiah, iaitu apa lagi? Qur'an bahas. Qur'atul bahsil lughawi. Okey, itu kalau berdasarkan doktor saya bagi tahu kenapa dinamakan Qur'an. Kalau Qur'an tu kan dalam bahasa terjemah dia dewan. Ya, betul, dewan. Okey, dalam Qur'an tu sendiri mengandungi 3, iaitu dewan. Kemudian dalam dewan ada apa? Contoh perpustakaan dalam dia ada apa? Ada kursi. Apa? Ada kitab. Oh, ada kitab. Nampak kursi je. Kantor yang ni. Okey. Dan yang ketiga, bila ada kitab ada maudhu', ada tajuk. Okey. So bila kita tengok tu, kita dapat gambaran lah. Qur'an bahas dalam subjek kuliah bahasa Arab ni cerita pasal apa? Itu pasal berkenaan ni lah, penulisan, kajian, cara nak menulis. Macam assignment lah kiranya. Assignment. Oh, okay, assignment. Tapi kuliah lain pun ada juga. Cuma kuliah lain tak ada tulis kerja khusus lah. Yang saya tahu lah. Diorang cuma apa ni? Periksa je lah. Periksa je. Cuma tu lah setakat ni kalau macam saya sendirilah kuliah Suluddin pun tak nampak mana Qur'an bahas dia pun. Tak ada. Kata ada assignment. Cuma kadang wajibat tu macam kerja latihan tu adalah bagi macam suruh ada buat lah setakat ni. Buat juga alhamdulillah. Tapi kata ada buat assignment tu tak nampak, kita tak tahu, mungkin kita orang kalau tahun 4 saya SEM 2 baru ada ke tak tahulah macam mana. Okey. Tadi Qur'an bahas. Selain pada Qur'an bahas apa lagi? Kalau dalam subjek teras bahasa Arab ni. Nak tambah sikit. Qur'an bahas tadi tu kebiasaannya dalam 9 atau 15 muka surat je. Dan apa ni? Markah daripada Qur'an bahas tu lebih kurang 25%. Oh. So dia top up lah. Tapi kebetulan lah tahun lepas apa orang kata, Allah nak takdirkan kita dah hantar. Esoknya dia kata batal. Dia kata peperiksaan penuh. Penulisan. Jadi macam markah untuk Qur'an bahas tu macam tak dikira lah. So ada member yang baru nak hantar kan. Dia buat kerja last minute, dia rugi lah. Macam tak tahu lah rugi apa, tapi better aku tak payah buat kan. Tapi kita yang walaupun kita kecewa, tapi kita dah hantar tu, kita rasa kepuasan lah. Yalah. Siap kena bagi duit kopi tu. Faham lah tu. Okey.
Sorry ya. Subjek lain. Okey. Sebelum masuk benda lain dalam kawasan ni, subjek lain. Okey, selain tu okey. Tadi tu kita bincang pasal nusus, adab dan sebagainya. Tapi ada satu bahagian dalam kuliah bahasa Arab ni, dia tak kurang penting jugalah berbanding nahwu sorof tadi. Nahwu sorof dan sebagainya. Iaitu dalam bahagian usul lughah Usul luar. atau terjemah dia asal usul bahasa. Hmm. So setiap tahun dia berbeza subjek dia. Kalau macam tadi kan subjek setiap tahun, tetapi pembahagian dia berbeza. Pembahagian beza. Tapi ni setiap tahun berbeza. Contoh tahun pertama tu kami belajar ilmu aswat atau ilmu suara dan tajwid. Macam mana tu? Kalau Tajwid dalam tu macam nampak sikit. dia punya terjemah Melayu dia ataupun terjemah dia ilmu fonetik. Fon bunyi Phone. suara. Oh. So dia berkait dengan suara tu terbentuk macam mana. Kita belajar lidah, struktur lidah tu. Macam nak sebut huruf dal, qaf, kat mana. Dia belajar macam ni lah. Kalau macam dalam tajwid tu makhraj huruf. Yes, memang aswat dan tajwid lah. Macam kira nak supaya sebutan tu ikut cara orang Arab sebut betul lah. Tapi yang saya nampak tu dia lebih macam ada sains-sains dia. Ada sains juga. Macam mana konsep suara tu. Daripada dia macam ke arah biologi sikit lah. Yes. Tu. Kita bukan belajar sains pun tahu. dia apa? Dia ada tak silap ada 3 fasa. Contoh yang pertama fasa keluar huruf, makhraj huruf. Makhraj. Kat mana suara tu timbul kan. Kemudian bila suara dah keluar akan melalui fasa gelombang. Gelombang. Kita yang tak belajar sains tulis pun tapi macam okey boleh relate lah. Benda tu basic kan. Okey. Lepas tu bila dah gelombang akan ada penerima. Itu telinga. Oh, yang mendengar ke macam mana? Mendengar lah. Okey. So dia apa dalam masa sama belajar jugalah benda tu. Apa orang kata falsafah suara tu lah. So benda tu benda baru juga. Sebab kita tak pernah belajar kan. So agak menarik ilmu aswad. Kemudian subjek seterusnya dalam tahun 2 kami belajar kamus ke dalam apa? Ma'ajim lughawiyah. Kamus bahasa. Kamus lah, kamus. Okey. Belajar kamus. Itu pun benda baru juga. Contoh belajar cara buat kamus macam mana? Suka maksudnya kamus terawal dahululah. Zaman dulu. Antaranya agak masyhur lah. Contoh Lisanul Arab. Okey, kita Lisanul Arab bagi Ibnu Manzur. Saya ada kat rumah. Alhamdulillah. Tanya. Kemudian belajar lughah kena ada lah. Mesti kena ada. Libat macam kalau belajar hadis kena ada tak kamal lah. Betul. Kena cari kitab-kitab yang penting kita. Kemudian tadi apa? Lisanul Arab. Ini ada Mujamul Ain. Mujamul Ain ni pengasas ataupun penulis dia yang asaskan ataupun menetapkan ilmu Arab Qafiyah. Siapa nama? Al-Farhidi tu. Betul. Khalil bin Ahmad Al-Farhidi kan. Ingat lagi. Stamp. Alhamdulillah. Okey. Dia antara kamus awal lah. Dia menetapkan Mujamul Ain. Okey. Dan seterusnya Al-Qamusul Muhit. Biasanya kat kitab-kitab nahwu banyak dibuat rujukan lah. Kena Qamus Muhit. Tak kisah mana-mana pun akan nak kata masyhur lah. Qamusul Muhit ni bagi Fairuz Abadi. Unik kan nama dia. Macam pernah dengar kan? Jangan sebut. Sorry. Okey. Dan susunan dia. Okey, susunan. Apa yang kita belajar dalam Ma'ajim Lughawiyah ni kan? Kita dalam Ma'ajim Lughawiyah ni dia berbeza. Setiap kamus tu ada madrasah ataupun manhaj. Macam metodologi, cara penyusunan. Jadi contoh Al-Qamusul Muhit ni. Dia berbeza dengan penyusunan kamus-kamus yang kata yang terkini ni. Yang terkini ni moden. Zaman moden. Itu dia susun mengikut huruf hujung. Kalau kita kan tengok paling awal kan huruf depan. Alif, ba, ta. Kalau ambil huruf qara'a depan dia adalah huruf qaf. Jadi kalau macam zaman moden ni, kamus moden dah. Macam contoh kamu apa? Yang Mujam Wasit tu tak? Mujam Wasit kan. Tu kalau nak cari huruf, nak cari perkataan qara'a maksud dia apa? Kita buka pada yang huruf qaf lah. Qaf. Kalau depan qaf. Kalau macam yang satu lagi, kalau kamus muhit tu
kita pilih perkataan lain lah. Jalasa. Jalasa. Duduk. Kita tengok huruf sin. Dan Sin. kita tengok huruf jim. Oh, tengok ujung dia tu lah. Tengok huruf sin. Oh. So kita buka bab sin. Contoh, lepas tu bila sin ada banyak kan. Kita tengok huruf jim pula. Oh. Susunan dia. Dia tengok di belakang, so depan balik. Yes. Oh, macam tu. Tak kisah perkataan tu banyak ke, tapi step dia macam tu lah. Ujung kemudian awal. So agak menarik lah untuk belajar dan dalam kuliah bahasa Arab ni. Itu tahun 2. Tahun 3 sekejap. Apa tak ingat pula. Oh. Tak ingat. Banyak sangat belajar ni. Mungkin SEM 2. Tak kisahlah tahun 3, tahun 4 ke apa kan. Itu ilmu dilalah. Ataupun fiqh lughah dan ilmu lughah. Ilmu lughah tadi tahun 1. Macam itulah. Okay. Dia setiap tahun beza tapi dia penting juga. Dia termasuk dalam teras. Kira banyak agak lah subjek-subjek yang student lughah ni belajar, student bahasa Arab ni belajar. Bukan hanya sekadar nahu suara semata lah. Okay, setakat dalam belajar kat kuliah lughah lah kan, kuliah bahasa ni. Kalau belajar tu ada tak doktor tu style, dia masuk, dia tak buka kitab, tak muqarrah, dia ajar apa disebut tu langsung biasa. Yang dalam buku tu kau baca tapi tak ada apa-apa. Ada tak pengalaman macam tu? Ada je. Oh, ada tak Kebiasaannya macam tu lah. Oh. Tapi dia maksudnya mungkin dia faham lah. Ataupun kalau sekarang ni sebab tak ada kitab kan. Tak ada kitab. Tapi ada je yang memang macam tu. Dia doktor tu dia ajar, dia bagi je. Contoh nahu sarafah tahun lepas. Kita isi dalam kitab. Maksudnya orang kata apa, imlaan. Doktor cakap, kita tulis. Macam itulah. Ada ke lah. Bukan kita orang lah kena. Orang pun kena ke. Sama. Okay. Tapi ni lah dalam banyak subjek yang belajar setakat dalam sampai tahun 3 atau baru ni lah. Dalam banyak subjek tu mana rasa subjek yang paling susah kali? Macam memang kena kerah kepala lah. Kalau bagi saya saya tak nak mindset kan subjek ni je susah. Bagi saya macam memang susah tapi kita lebihkan sikit lah. Contohnya syair dan adab tu. Dia bagi pattern lebih sikit lah. Pattern lebih lah. Kita tak tahu susah tapi mencabar lah. So kita kena seimbangkan lah penguasaan ataupun pembelajaran setiap subjek tu. So kita tak ada rasa terbeban lah, insyaAllah. So tadi apa? Yang susah kan? Yang susah. Itulah syair dan adab. Sebab dia berkait dengan sejarah, kembangan dan sebagainya. Kena ingat cerita-cerita, naratif tu kena ingat lah jadi ini apa yang diceritakan lah, ataupun dikongsikan oleh saudara Zikri tentang subjek kat kuliah bahasa Arab. Selama ni rasa dah terjawab. Selama ni orang fikir budak bahasa Arab senang lah belajar nahu, saraf kau dah belajar lu time form 1 sampai form 5, belajar form 6 pun belajar lagi kan. Rupanya tengok dia belajar form 6 pun tiba ada belajar subjek yang tak pernah jumpa lagi. Macam first time dengar ada belajar tentang kamus, ada belajar tentang suara, macam nak sebut semua tu. Jadi unik lah. Kuliah bahasa Arab ni agak unik lah. Bukan semata-mata yang kita tak boleh pandang rendah. Kita tak boleh pandang sebelah mata, kecuali saya lah. Siapa tahu, yang tahu. Okay, jadi nak cakap ataupun nak ucap terima kasih lah kepada saudara Zikri sebab sanggup luangkan masa. Nak share kat kita orang semua tentang subjek kuliah bahasa Arab yang mana selama ni orang mungkin tak ada idea belajar apa, ataupun tak ada pendedahan ataupun salah faham dan sebagainya kan. Jadi itu satu informasi yang sangat berguna dan besar lah. Moga-moga orang lain pun boleh manfaat. Okay, jadi sebelum kita akhir segmen ni, pastikan anda semua untuk tidak lupa like, share dan komen dan juga subscribe Mursyid channel Pentas Bicara Melayu Mesir. Assalamualaikum.